Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. So video kita pada hari ni lebih kepada sebuah video yang lebih menyedihkan sebab ianya berlaku di negara kita. Sekarang ni kan Malaysia dah tak macam Malaysia guys. Banyak sangat kes-kes bunuh yang terjadi dalam bulan Disember ni. Bermula dengan kes mayat yang disimen dekat dalam bilik air, lepas tu kes adik Zain yang hilang, ibu bapa yang dibunuh oleh anak dia sendiri, dan yang paling latest mayat dijumpai terapung dekat laut di Pangkor. Sebelum tamatnya tahun 2023, bermacam-macam kes gila yang kita terpaksa dengar. Kes ni pula macam terjadi dekat luar negara, tapi hakikatnya memang terjadi dekat negara kita. Apa dah jadi Malaysia ku? Dekat mana sifat kemanusiaan tu? Jadi hari ni kita akan bincang bersama-sama tentang hal-hal yang terjadi dekat negara kita. Walaupun korang dah tahu tentang kes ni, tapi Nina cuma nak ringkaskan balik, nak bincang balik dengan korang. Dan pastikan kalau korang nak komen dekat bawah tu, korang komen dengan bahasa-bahasa yang baiklah, berbudi bahasa, dan bincangkan benda ni dengan waras, okay? And so without wasting any time, let's get started. Beberapa minggu yang lepas, pada 4 Disember, kita telah dikejutkan dengan berita seorang wanita yang telah dijumpai mati dan disimen di dalam bilik air. Kejadian ini pula terjadi di Pandamaran, Kelang, Selangor. Asalnya rumah tadi itu telah disewa oleh dua orang warga asing yang bernama Ranjit Singh dan juga Mandip Singh. Diorang mula menyewa rumah sewa tadi pada September 2019 sampailah 2021, dan kemudiannya diorang pun balik ke India. Jadi selepas diorang dah keluar daripada rumah sewa tu, macam biasalah tuan rumah ni akan datang ke rumah untuk cek keadaan rumah dia okey ke tak sebelum penyewa lain yang masuk. Jadi pada masa ni lah tuan rumah ni perasan yang kolah air dalam bilik air tu telah disimen oleh dua orang penyewa tadi. Bila owner tu tanya dekat dua orang penyewa tu, kenapa korang simenkan kolah ni? Dan diorang pun cakap dekat situ ada air dari bangkai tikus yang selalu masuk, so that's why lah diorang simen kolah tu. Jadi tuan rumah ni pun tak fikir apa-apa dan dia pun bagilah penyewa lain masuk untuk menyewa rumah tadi. Dia katakan owner rumah ni dah pun menyewa rumah tu sebanyak 2 kali kepada penyewa yang berlainan sampailah pada hari kejadian yang terkantui ni tau. Korang boleh bayangkan tak, dua penyewa tu yang sewa dekat rumah tadi, diorang tak tahu pun dalam bilik air yang diorang selalu mandi, yang diorang selalu guna tu, ada mayat perempuan yang tertanam. Jadi satu hari tu owner rumah ni telah memanggil tukang bumbung untuk repair bumbung yang rosak. Tapi ada yang cerita tukang bumbung tadi tu tahu dalam bilik air rumah tu sebenarnya ada mayat seorang perempuan. Katanya tukang bumbung tadi ni adalah kawan kepada Ranjit dan juga Mandip, dan diorang ni lah yang beritahu dekat dia. Lepas tu si tukang bumbung ni pun beritahu dekat owner. Jadi owner ni pun terkejut lah dan terus buat report polis. Tak lama lepas tu polis dengan bomba pun sampai dekat sana dan diorang terus pecahkan simen tadi. Nak pecahkan simen tu bukan senang guys, sebab tebal sangat dan bomba terpaksa ambil masa selama 2 jam. Selepas diorang dah berjaya pecahkan simen tadi tu kan, diorang telah terjumpa jasad seorang wanita yang dah mereput. Tapi jasad itu tak mereput sepenuhnya. Maybe disebabkan suhu sekeliling itu yang membuatkan jasad ni macam lambat mereput. Hasil siasatan polis, diorang percaya yang perempuan tadi itu telah dibunuh lebih daripada setahun dan punca kematian adalah disebabkan tekanan pada leher. Jadi mungkin perempuan tu dibunuh dengan cara dicekik. Perempuan tu ataupun mangsa tadi itu juga adalah seorang warga negara India yang berusia dalam 30-an. Mangsa ni juga dikatakan girlfriend kepada suspek tadi dan tinggal bersama-sama dengan suspek dekat rumah sewa tadi. Cumanya motif kenapa dia dibunuh masih lagi dalam siasatan. Lagipun sekarang ni polis masih dalam proses dapatkan waran tangkap dan bekerjasama dengan polis dekat India. Polis juga telah maklumkan kepada keluarga mangsa tentang kejadian ni. Nina tak boleh nak bayangkan perasaan family dia dekat sana tau, sebab diorang mesti akan fikir yang anak diorang ni masih lagi hidup, sihat, bekerja dekat Malaysia, tapi rupa-rupanya dah kena bunuh dah setahun lebih dah. Bayangkan dalam tempoh setahun lebih dia menghilang tu kan, family dia cuba cari dia, cuba kontak dia tapi tak dapat. Tapi persoalan diorang dah terjawab bila polis Malaysia beritahu dekat diorang yang dia dah pun mati dibunuh. Serius gila, nak buat kerja jahat pun tolonglah fikir banyak kali. Belum habis lagi kes yang pertama ni, sekali lagi kita dikejutkan dengan berita yang tergempar yang mana adik Zain Ryan berusia 6 tahun hilang di Damansara Damai, Selangor. Kes yang tadi ni dekat Kelang, Selangor, yang kedua ni pula Damansara, Selangor juga. Jadi adik Zain ni adalah anak istimewa sebabnya dia ni ada penyakit autism. So kejadian ni bermula apabila mak dia pergi ambil dia dekat sekolah. Jadi bila dah sampai dekat kawasan pekarangan rumah tu kan, tiba-tiba adik Zain ni dia meragam nak main buaian dekat taman permainan, dan mak dia pun temanlah dia kejap. Lepas tu mak dia pun ajaklah Zain ni balik ke rumah sebab mak dia ni nak masak pula. Jadi masa nak naik tangga ke rumah diorang tu kan, mak dia ni memang tak pegang Zain sebab tangan mak dia ni penuh dengan barang, sebelah pegang barang-barang basah, sebelah lagi beg Zain. So mak dia cakap masa tu anak dia memang ada dekat belakang dia, tapi bila dia panggil nama dia, tiba-tiba anak dia tak menyahut. Bila dia toleh ke belakang, anak dia dah tak ada guys. Mak dia tak perasan langsung setiap bila anak dia tak ada dekat belakang, sebab mak dia yakin sangat yang Zain memang ikut belakang dia. Cuma bila dia dah naik
naik tangga selangkah dua macam tu, dia tengok-tengok anak dia dah tak ada. Masa mak dia tengah cari anak dia yang hilang tu kan, orang dewasa dikatakan memang tak nampak langsung lah. Cuma ada budak-budak sekolah yang tengah tunggu van nak ke sekolah ni nampak Zain ni lari ke belukar belakang rumah dorang. Bila polis dengan bomba datang, dorang memang cari dekat kawasan yang dikatakan Zain ni menghilang dekat belukar tadi. Tapi bila dorang cari, dorang tak jumpa apa-apa jejak langsung. Tapak kaki dia pun tak ada. Selepas semalaman dicari, akhirnya adik Zain telah dijumpai dah tak bernyawa di anak sungai guys. Dan anak sungai ni dengan rumah dia beza jarak dalam 200 meter. So polis percaya yang sebenarnya adik Zain tadi telah dibunuh di tempat lain dan telah tinggalkan 30 minit sebelum misi mencari dimulakan lagi. Lepas tu dekat leher dia ni ada kesan jerutan dan juga beberapa kecederaan yang lain. So that's why lah polis percaya dia telah dibunuh di tempat lain dan ditinggalkan dekat tempat yang diorang dah cari sebelum ni tau. Jasad dia dijumpai di tempat yang polis dah cari sebelum ni tapi tak jumpa. Tapi bila diorang nak lancarkan misi yang kedua untuk mencari dia, tiba-tiba ada pula dekat situ. So sampai ke hari ni polis masih lagi menyiasat kes ni dan dikatakan polis pun dah dapat petunjuk yang baru. Kita doakan supaya kes adik Zain ni diselesaikan dengan cepat dan pelaku ataupun si pembunuh sebenar dapat ditangkap. Sebelum ni kan ramai yang komen tuduh mak ayah Zain yang membunuh anak diorang sendiri. Diorang kata mak dia nampak tak sedih, lepas tu ayah dia pula nampak relax je bila wartawan interview diorang. Netizen kita ni kan kadang-kadang tangan ni lagi cepat daripada otak. Otak ni tertinggal dekat belakang. Sebab itulah suka komen benda yang bukan-bukan. Susah sangat nak doa benda yang baik-baik. Suka tuduh orang sembarangan. Sampai membuatkan family adik Zain ni terasa tau. Orang tengah sedih sebab kehilangan anak yang tersayang, family members yang tersayang. Tapi bila baca komen yang bongok macam ni, siapa tak terasa kan? Tak faham. Tapi Nina tahu kita seluruh rakyat Malaysia ni sedang menunggu keputusan daripada polis dan berharap sangat yang si pelaku, si pembunuh ni dapat ditangkap dan dapat hukuman yang setimpal. Dua kes tadi belum lagi selesai kan. Sekali lagi guys, kita disajikan dengan kejadian berita dua warga emas dibunuh oleh anak sendiri di Kuala Lumpur pula pada 9 Disember. Start je bulan Disember ni kan macam-macam kes kematian yang kita dengar. Kali ni pula suspek berusia 42 tahun telah bunuh mak ayah dia berusia 72 dan 82 tahun di rumah diorang sendiri. Suspek ni pula anak ketiga daripada 4 beradik. Dia tak kerja dan tak kahwin lagi. Dikatakan sebelum kejadian tu, diorang bertiga ni, anak dia dengan mak ayah ni tengah bertengkar. Dan lepas tu si anak ni kena rasuk dengan syaitan terus bunuh mak ayah dia dengan cara tikam. Jiran-jiran diorang yang terdengar pergaduhan diorang tu kata, pergaduhan diorang kali ni lain macam, tak macam biasa. Sebabnya terdengar bunyi jeritan dan bunyi barang-barang yang pecah. So jiran sebelah rumah mangsa ni pun panggil lah adik bongsu suspek yang tinggal tak jauh daripada rumah diorang. Bila adik dia sampai dekat rumah mak ayah diorang, adik dia tanyalah abang dia, mana mak ayah? Abang dia cakap ada dekat dalam rumah. Tak lama lepas tu pula, jiran dia terdengar suara adik dia menjerit minta tolong dan si suspek ni terus lari ke hutan belakang rumah. Bila polis dah sampai dekat sana, kedua-dua mangsa ni dijumpai dah pun tak bernyawa. Badan diorang ni berlumuran dengan darah dan terbaring di ruang tamu. Dan macam biasalah, polis ni memang cepat buat kerja dan diorang telah berjaya menjumpai ataupun tangkap suspek yang tengah bersembunyi di terowong pencala di Highway Spring pada pukul 10.30 malam. So polis cuma ambil masa lebih kurang 3 jam je untuk tangkap suspek. Rupa-rupanya si suspek ni ada 9 rekod jenayah tau. Semuanya berkaitan dengan dadah. Dikatakan suspek tu sebenarnya baru dia diikat jamin oleh mak ayah dia pada Rabu yang lepas tau. Bila dah keluar dari penjara, tiba-tiba bunuh mak ayah pula. Sebab itulah jangan sesekali dekat dengan dadah. Sebabnya dadah ni tak bagi manfaat langsung tau. Kalau si penagih tu tak boleh kawal diri, dia boleh bunuh sesiapa je, termasuklah keluarga sendiri. Dah banyak dekat Malaysia kes yang jadi macam ni tau. Orang mati kena bunuh dengan penagih. So nasihat Nina, tolong jangan sesekali dekati dadah. Kalau korang memang sayangkan diri korang, keluarga korang, tolong dengan nasihat ni. Jangan dekat dan jangan sesekali untuk cuba. Sebab sekali korang cuba, mesti akan melekat. So, untuk kes kematian yang terakhir terjadi pada 10 Disember. Kali ni tak pasti kes pembunuhan atau apa sebab masih lagi dalam siasatan. Ada jasad manusia yang telah dijumpai terapung dekat pangkur berpakaian seluar jeans dan juga baju merah. Jasad dia pula dah reput dan dipercayai dah 2 minggu berada dalam laut berdasarkan keadaan jasad dia. Masa pihak berkuasa jumpa jasad dia, diorang tak jumpa IC dia dan dia punya jantina pun masih belum dikenal pasti lagi. Dan jasad ni telah pun dibawa ke hospital untuk dibuat bedah siasat untuk mengenal pasti identiti dia dan juga punca kematian. So kalau sesiapa yang kehilangan ahli keluarga, korang boleh hubungi pihak polis untuk buat report, okey?
So dalam masa tak sampai 2 minggu, kita dah disajikan dengan pelbagai kes-kes bunuh yang terjadi dekat Malaysia. Benda ni terjadi macam pam. Sampaikan kita macam kes tu pun belum selesai, tiba-tiba kita dengar pula kes baru. Tiba-tiba jadi pula kes yang baru lagi. Nina tak tahulah nak cakap Malaysia ni selamat ke tak selamat lagi. Tapi insya-Allah marilah kita berdoa sama-sama supaya kita dan ahli keluarga kita sentiasa dilindungi oleh Tuhan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Jadi guys, sampai di sini sahaja perkongsian Nina untuk hari ni, dan Nina harap sangat korang selalu jaga diri, dan kalau nak komen tu tolong jaga perasaan orang lain juga. Jangan terlalu emosi, sampaikan komen yang bukan-bukan hingga boleh menyakiti perasaan keluarga mangsa, okay? And that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan tadi dan dapatlah sedikit maklumat kalau korang belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah kalau korang suka kisah-kisah yang berkaitan dengan jenayah, misteri, seram dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.